Ini saya nak sambung muzakarah yang lepas dalam memperkatakan darah nifas. Seperti mana apa yang kita sebut bahawa darah nifas ini sekurang-kurangnya akan datang setitik. Sepanjang-panjang darah nifas 60 hari. Pada kebiasaannya 40 hari. Jadi bagi mereka yang melahirkan anak, apa yang penting ialah dia melihat kedudukan darah. Bukan ikut sistem pantang yang disebut 40 hari. Bila cukup 40 hari, buat apa saja. Kadang-kadang darah dah berhenti 30, dia masih tunggu sampai 40. Kadang-kadang darah dah belum berhenti lagi, sampai 50, dia sudah ambil langkah 40. Lepas tu dia terus puasa, solat dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang nak dilihat ialah darah. Kan di sini ada khilaf ulama. Kiraan 60 atau 40 bila bermula pengiraannya. Ada pendapat mengatakan dikira bermula daripada kelahiran anak. Anak keluar saja bermulalah tempoh yang dikatakan paling lama 60 hari. Dan ada setengah pendapat mengatakan kiraan itu bermula dengan keluarnya darah. Jadi kalau anak keluar pagi, darah keluar petang atau malam, bermula malam, bukan pagi. Itu pendapat yang kedua. Tapi yang paling sahih ialah pendapat yang pertama, iaitu dengan keluarnya anak walaupun belum ada darah lagi. Mungkin darah keluar besok, lusa. Jadi hari yang kosong ni dah dikira sebagai hari 60 atau 40 ataupun berapalah tempoh. Jadi maknanya pengiraan darah diambil kira daripada kelahiran. Kalau ada dua anak yang dikandung, kedua-dua anak lahir. Lahir yang pertama, kemudian mungkin ada masa 1-2 hari, keluar pula anak yang kedua. Maka setelah kedua-dua keluar, maka bermulalah tempoh yang kita kira untuk 60 hari ataupun biasanya 40 hari. Hari ini masalah yang saya nak perkatakan ialah tentang haid bagi orang yang sedang mengandung. Dia ada dua kedudukan. Satu, darah datang sebelum melahirkan anak. Yang kedua, darah datang selepas darah nifas. Jadi dua perkara yang perlu difahami oleh orang yang berhadapan dengan masalah melahirkan anak, dan bagi perempuan lah memang perlu difahami betul. Supaya dalam kita menjalani hidup, walaupun kita didatangkan dengan berbagai masalah, iaitu bagaimana cabaran yang kita terpaksa lalui dalam satu keadaan yang sengit ketika melahirkan anak. Satu keadaan yang cukup dahsyat. Kalau kita kata memang bukan mudah untuk anak itu dilahirkan. Ibu terpaksa menderita, sakit, seksa nak keluarkan anak. Sampai ada yang macam kita sebut minggu lepas, anak lahir elok sempurna, ibu meninggal sebab penderitaan darah yang berlebihan. Ini berlaku. Jadi walau bagaimanapun, kita masih ada tuntutan agama, iaitu perkara solat. Yang mana selagi belum datang darah nifas, solat tetap menjadi suatu yang wajib. Walaupun dah tak daya nak berdiri, buat dalam apa keadaan, walaupun sambil duduk, solat tetap. Tapi masalahnya, kalau datang haid, bagaimana? Kita jawab, memang ketika seorang yang sedang mengandung, kedatangan haid bukanlah suatu yang asing. Boleh datang. Dan bukan itu sebagai satu keguguran, tak. Tetapi darah tu datang ketika sedang mengandung. Kalau kita tengok sifat dia bertepatan dengan haid, warna darah dan kepekatan dia dengan keadaan datangnya darah tu, maka kita sifatkan ini adalah darah haid. Bagai kita buat contoh, seorang perempuan sebelum melahirkan anak, darah datang. Dalam darah datang, dia pun melahirkan anak. Kemudian keluar lagi darah. Maka darah yang datang sebelum melahirkan anak itu dipanggil haid. Darah yang datang selepas melahirkan anak itu dipanggil nifas. Itu satu perkara. Yang kedua,
kalau dia datang darah nifas. Lepas itu berhenti seketika, datang pula darah. Jadi darah yang kedua tu nak panggil darah apa pula? Dia datang darah nifas, berhenti seketika, kemudian datang pula darah. Maka jawapannya, kalau darah nifas telah melahirkan anak, darah datang. Dalam tempoh 60 hari berhenti. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sehingga tidak sampai 15 hari. Mungkin 10 hari berhenti. Darah sempat lahir, keluar darah nifas, berhenti 10 hari, sambung pula sampai ke 60. Dalam 10 hari tadi kosong, tak ada apa. Maka itu sebenarnya dikira sebagai nifas. Memang pun nifas. Mana tempoh itu walaupun bersih tak ada apa, dia tak perlu nak solat, dia tak perlu nak puasa, dan tak ada masalah. Itu satu. Kalau darah nifas datang tiba-tiba terpisah dengan tempoh yang mana berlaku 15 hari dan lebih. Dia datang 5 hari, kemudian 15 hari dan lebih putus. Kemudian datang pula semula. Sampailah ke 60 hari. Maka yang datang semula selepas 15 hari, itu dikira darah haid, bukan nifas. Nifas dia berhenti dekat 5 hari tadi saja. Maka daripada 5 hari ke 15 hari itu adalah tempoh bersih, yang mana kalau dia tak solat, kena solat, yang mana kalau dia tak puasa, dia kena puasa. Itu 2 perkara. Yang ketiga, kalau darah datang 60 hari, selepas habis 60 hari berhenti 1-2 hari, datang semula. 60 hari berhenti 1 hari, datang semula. Maka dengan berhenti selepas 60 hari, berhenti dan datang, yang datang itu dikira darah haid. Itu masalah yang kedua. Yang ketiga, 60 hari tak berhenti. Dia nak datang 60 hari dah, tak berhenti. Masuk 61, 62 sampai 60, 70. Maka 60 itu dikira nifas, 10 yang berlaku itu adalah darah istihadah. Jadi 3 masail yang berbeza di sini. Saya ulang ringkas. Darah datang sebelum melahirkan anak, dan bersambungan setelah anak itu dilahirkan keluar darah, maka darah pertama darah haid, darah kedua darah nifas. 1. Yang kedua, dia melahirkan anak, lepas keluar anak, keluar darah, berhenti tak cukup 15 hari. 5 hari, 10 hari, datang lagi darah sampai 60. Maka darah berhenti yang kosong itu masih dikira nifas. Yang kedua. Yang ketiga, darah datang berhenti 15 hari atau lebih, disambung pula. Maka yang 15 hari kosong itu dikira bersih, dan darah yang datang kemudian itu adalah darah haid. Tempoh bersih itu dia perlu solat dan puasa. Dan akhir sekali ialah kalau darah datang sampai ke 60, cukup 60 berhenti 1 hari atau 2 hari, datang pula, maka yang datang kemudian itu dikira darah haid. Kalau 60 hari tak berhenti lagi, masuk 61 sampai 70, maka 60 tu nifas, 70 yang 10 lagi tambahan itu adalah darah istihadah. Jadi ini yang perlu kita lihat, bahawa kedudukan dia ada 4 perbezaan, 4 perkara yang saya sebut tadi, keadaan yang berbeza. Maka saya harap satu pencerahan yang jelas. Sebagai contoh, saya nak buat contoh senang. Darah datang katakanlah 30 hari, kemudian bersih 15 hari, datang pula darah, itu darah haid. Kalau katakan darah nifas datang 30 hari, bersih 10 hari, lepas itu datang pula, itu sambungan nifas. Datang darah 60 hari, berhenti seketika, tak habis 1 hari, seketika, sambung pula, maka itu haid. Yang keempat, darah datang sepanjang sampai 70 hari, 60 nifas, 10 itu adalah istihadah. Itu yang perlu kita faham. Wallahu a'lam bishawab.